وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات، اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضله. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ta'limul muta'allim. Muka surat apa? Astaghfirullahaladzim. Ta'limul muta'allim. Muka surat 12. Sungguh pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dengan kehendaknya, alhamdulillah, dipertemukan kita sekali lagi di dalam taman syurga, dalam majlis ilmu. Diharapkan kawan-kawan semua, teman-teman semua sihat walafiat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat yang baik, niat yang betul. Pertama-tama sekali kita betulkan niat kita. Kita belajar, kita mengaji, kita mendengar kerana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita menuntut ilmu. Selain daripada itu, niat kita untuk membantu menghidupkan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, kita belajar kerana nak menghilangkan kebodohan kita. Nak menghilangkan kebodohan kita tentang selok belok ibadat. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kesalahan, kesilapan kita agar dapat kita menyedarinya dan berusaha memperbaikinya sebagai persiapan untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita telah persiapkan hati kita dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan yang kehadiran kita berbekalkan hati yang bersih dari sebarang jenis penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini semuanya semata-mata limpah kurniaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab kehebatan kita ataupun kemuliaan kita ataupun doa kita, tidak. Ini semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah mendahului segala-galanya. Baik. Muka surat 12. Kita ambil perenggan yang sebelum. Dan bermula lari daripada qada Allah Ta'ala. Lari daripada ketentuan Allah. Dan qadarnya itu tidak dapat. Seandainya hamba ingin menyelamatkan dirinya, melepaskan dirinya daripada apa yang telah diatur oleh Allah, maka perkara itu mustahil. Mustahil untuk kita lari daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil.
Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan pasti mengenai diri kita, sama ada baik ataupun sebaliknya. Jadi apabila hamba itu menyedari bahawasanya hamba tadi lemah, hamba tadi dhaif, hamba tadi tiada kekuasaan untuk melarikan diri daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba tu sedar akan hakikat perkaranya, hakikat pekerjaannya, hakikat yang diri hamba tadi tu tiada kekuasaan langsung untuk melepaskan dirinya, menyelamatkan dirinya daripada apa yang Allah kehendak atas diri dia, maka sayugianya bagi tiap-tiap orang Islam bahawa mengerja ia setiap orang Islam pada sekalian waktunya orang Islam dengan menyebutkan Allah Ta'ala. Kena mengingati Allah, sama ada menyebut dengan lidah ataupun sentiasa ingat di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sekarang ni. Sekarang ni kita di dalam kekuasaan Allah. Hendaklah sepatutnya kita sedar kita sedang duduk berenang di dalam nikmat Allah. Hendaklah kita sedar dan yakin dan terima dan percaya bahawasanya kita sedang berada di dalam lautan nikmat Allah. Kita boleh bercakap, kita boleh mendengar, kita boleh memahami, kita boleh duduk, kita boleh bergerak diam, hembus nafas, tarik nafas, kelip mata dan sebagainya. Itu adalah anugerah Allah ataupun ciptaan Allah, af'al Allah, perbuatan Allah. Allah lah yang pada hakikatnya menggerakkan mulut saya bertutur. Allah lah pada hakikatnya yang mengeluarkan suara daripada mulut saya. Allah lah yang pada hakikatnya menampakkan ataupun menyampaikan, memperdengarkan suara saya pada kalian. Allah lah pada hakikatnya yang menampakkan objek-objek ni pada mata kepala kita. Dan kita duduk ni, kita duduk ni, tak ada seorang pun yang tersilap duduk. Saya duduk di sini, abang-abang duduk di situ, kiri kanan ni, semuanya tak boleh terlepas daripada apa yang Allah dah tentukan. Inilah dia. Sekarang ni lah yang nyata pada kita, apa yang sedang ada yang kita dapat nikmati, kecapi rasa ni. Inilah di antara perkara yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dia dah kehendak sedia kala lah lagi. Baru sekarang Allah menyatakan perkara itu yang kita dah belajar dulu dalam Tauhid Ta'alluq Tanjizi Qadim. Allah menjadikan apa yang dia telah kehendak, segala-galanya, bukan yang bersangkut paut dengan kita manusia sahaja, masuklah semua, masuklah segala-galanya. Pen tu, debu tu, abuk tu, beg tu, kayu ni dan sebagainya, satu pun tak ada yang terkeluar daripada kehendak Allah. Semuanya, yang bernyawa, yang tak bernyawa. Pipe tu duduk situ, plastik tu duduk situ, tin tu duduk situ. Semuanya itu tanda dalil-dalil kewujudan Allah yang maha mengkehendaki, yang maha berkuasa. Cuma hati kita lupa, hati kita tak sedar, hati kita tak ingat, hati kita buta, hati kita rabun, hati kita lalai memandang makhluk tadi tanpa memandang yang di sebalik makhluk tu yang menjadikan, iaitu Allah.
Sebab mata hati kita tu banyak, mata hati kita tu leka, buta. Mata hati kita ni gabun, mata hati kita ni buta, gabun. Nak melihat Allah perlu kepada benda yang besar-besar. Nak melihat Allah perlu kepada benda yang megah-megah, benda yang hebat-hebat, barulah boleh mengajak hati kita menyedari itu adalah perbuatan Allah. Kalau kita tengok benda remeh-remeh begini, benda kecil-kecil begini, langsung tidak membawa hati kita kepada Allah. Padahal sekalian makhluk yang besar, yang kecil, yang bernyawa, yang tak bernyawa, wujudnya dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah. Sebesar apa pun makhluk, sehalus apa pun makhluk, sama sahaja. Kedua-duanya itu makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan kehendak. Jadi sayugianya sepatutnya kita sentiasa sepatutnya lah. Jadi kita ni hamba yang tidak patut. Kita ni hamba yang sentiasa berbuat tidak patut kepada Allah, kerana kita sentiasa melupakan Allah. Sentiasa melupakan Allah. Kita boleh bercakap tak ingat kepada Allah yang menjadikan percakapan kita. Kita boleh memandang tak mengingatkan hati kita yang Allah sedang membantu kita melihat. Allah sedang membantu kita berfikir. Tak menyedarkan kita. Kerana hati kita ni leka dengan selain Allah. Hati kita leka dengan selain Allah. Bukan leka dengan ingat Allah, leka melupakan Allah. Hati kita. Maka sayugianya sepatutnya bagi tiap-tiap orang Islam bahawa mengerja ia pada sekalian waktunya dengan menyebut, sama ada lidahnya selalu menyebut ataupun hatinya sentiasa mengingat kepada Allah dan berdoa, selalu minta tolong kepada Allah. Apa pun sepatutnya dalam hati kita sentiasa berhajat, bergantung, minta tolong dengan Allah. Minta tolong bagi kita bercakap, minta tolong bagi kita berfikir, minta tolong bagi kita melihat, minta tolong kita boleh bergerak sepatutnya. Kerana kita sentiasa berhajat kepada Allah. Sentiasa kita ni berhajat kepada Allah, bukan waktu sakit saja, bukan waktu susah saja. Waktu senang pun kita berhajat dengan Allah. Waktu dapat nikmat pun kita berhajat kepada Allah. Waktu kita dapat balak pun kita berhajat kepada Allah. Cuma hati kita sewaktu dapat nikmat leka lupa. Konon-kononnya waktu kita senang kita tak bergantung dengan Allah. Konon-kononnya lah. Padahal hakikatnya kita senang ke kita susah ke sama-sama sentiasa berkehendak kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, antumul fuqara'u ilallah, kamu sekalian fakir, kita semua ni fakir, berkehendak, bergantung, berhajat kepada Allah dalam apa jua hal keadaan sekalipun, senang ataupun susah, sihat ataupun sakit, untung ataupun rugi, nikmat ataupun balak. Cuma hati kita hamba ni mudah nak dekat dengan Allah bila ditimpa balak. Berbanding dengan nikmat. Bila kita duduk dalam nikmat kesenangan, ghalibnya kita akan melupakan Allah. Melupakan yang kita ni bergantung dengan Allah. Bila kita dapat susah, barulah kita nak menghadap hati kita kepada Allah. Barulah sedar yang kita lemah, barulah sedar yang kita dhaif, barulah sedar yang kita bergantung, barulah sedar yang kita tak kuasa. Waktu kita susah. Padahal waktu kita senang pun demikian. Waktu kita senang pun kita berhajat pada Allah, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah. Waktu kita senang pun kita lemah.
Maka dengan sebab itu, ada kalanya Allah Ta'ala ni seringkali memberi kesusahan kepada kita agar hati kita sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Jenis passion manusia macam saya ni, macam kita ni, bila Allah bagi senang memang takkan ingatlah kepada Allah. Kita berasa hero lah. Rasa hero bila Allah bagi nikmat senang, kita rasa hero. Tak sedar diri yang bergantung kepada Allah. Maka di antara cara Allah Ta'ala nak kita ni dekat dengan Allah, hampir hati kita mengingat Allah, Allah bagi kita susah. Allah bagi kita susah kerana kesusahan itulah sebenarnya jalan yang terbaik untuk orang macam pesen macam kita ni untuk mengingat Allah. Berbanding dengan senang. Berbanding dengan senang. Berbanding dengan senang, jalan kesusahan, balak itulah yang lebih mendekatkan kita kepada Allah, mengingatkan hati kita kepada Allah banding dengan kita sihat. Tengok waktu kita berdoa, waktu kita sihat lain, waktu kita sakit, cara berdoanya bersungguh-sungguh hati kita, berpenuh hati kita, menyebut serta maknanya nak menyampaikan benda yang dalam hati tu. Ya Allah, susah, tolong, sakit, selamatkanlah, minta sungguh-sungguh. Tapi waktu kita senang, cara kita berdoa macam mana? Sambil lewa je. Mulut kita, ya Allah, baca doa, kita pun tak tahu apa yang kita baca, hati kita pun melayang-merayau entah mana-mana. Nampak tak tu? Nampak tak tu kedudukan kita tu? Maksudnya pergantungan hati kita kepada Allah tu tak sama. Sepatutnya senang, susah, untung, rugi, nikmat, balak, tetap begitulah hati kita, pergantungan hati kita, harap kita dengan Allah sama je. Sepatutnya begitu. Tapi kita ni tadi, nampak tak? Waktu senang, doa, tangan kita atas lantai, angkat tangan pun tak mau. Amin pun sambil lewa. Mentang-mentang sihat, mentang-mentang senang, mentang-mentang selesa, doa pun tangan atas lantai ataupun tangan atas paha je. Amin, 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 amin. Tapi waktu sakit, bukan main tinggi tangan kita tadah kan. Bukan main tumpu perhatian kita kepada Allah, harap Allah dengar, harap Allah terima. Padahal sama je, senang ke susah kita tetap berhajat kepada Allah. Tapi hati kita tadi dah. Leka hati kita tu, sombongnya hati kita tu, tak sedarnya hati kita. Maknanya hati kita ni memang parah sebenarnya. Hati kita ni memang parah. Tak payahlah kita nak mengaku, mendakwa kita ni orang yang selalu ingat Allah. Tak payah. Tu semua permainan syaitan dan nafsu saja, perasan. Tak payahlah kita nak berasa kita ni, aku ni orang yang ingat Allah. Tak payah, bohong. Kita ni lah orang yang paling banyak melupakan Allah. Paling banyak melupakan Allah, nak banding dengan orang lain. Kita lah yang paling banyak lupakan Tuhan. Bila dapat nikmat, kita tak tahu nak bersyukur. Bila Allah bagi susah, kita menyalahkan Allah. Bila Allah bagi susah, kita menyalahkan Allah. Bila Allah bagi senang, kita melupakan Allah. Jadi bila masa yang kita ni nak dapat redha Allah? Nak dapat redha Allah, kena syukur dengan nikmat, kena sabar dengan bala. Dapat nikmat, syukur, gunakan kepada perkara yang Allah suruh. Dapat bala, sabar dan bersangka baik, jangan merungut. Itu sepatutnya. Tapi kita dah dapat nikmat, kita kufur, dapat bala, kita merungut. Dapat nikmat pun Allah benci, dapat bala, 2 kali benci Allah pada kita. Gitu. Dan tadarru' dan baca Quran dan bersedekah-sedekah yang menolakkan sekalian balak-balak, dan memohon ia hamba akan Allah Ta'ala akan maaf. Selalu minta maaf dengan
Allah. Selalu minta maaf dengan Allah atas kelalaian, atas kelupaan, atas kekufuran nikmat. Sepatutnya lah sentiasa duk risau bimbang dengan dosa. Ada kala hamba itu dosa dia yang menyampaikan dia kepada Allah. Ada kala maksiat hamba itu menyampaikan dia kepada Allah. Jangan makna dia selalu menangisi kemaksiatan. Ingat dosa dia, rasa berdosa dengan Allah. Ingat dosa dia, rasa berdosa dengan Allah. Ingat dosa dia lalu-lalu. Ingat dosa dia yang dia dah buat, keterlanjuran yang dia dah buat. Ingatkan dia hati dia kepada Allah. Ingat yang dia tu hina, ingat yang dia tu kotor, ingat yang dia tu keji, ingat yang dia tu tak ada kemuliaan. Dengan sebab itu, hatinya tadi begitu, dia dikasihi oleh Allah dengan dia mengenangkan dosa-dosa dia tadi. Dia menyesali kerana menzalimi diri dia. Bila dia teringat dosa, dia menyesal. Sebab apa menyesal? Kerana menzalimi diri sendiri. Bila teringat duk buat benda haram, menyesal. Sebab zalim pada diri. Menempah azab Allah. Duk naya diri sendiri. Duk tempah tiket untuk diazab oleh Allah. Tempah tiket untuk dibakar oleh Allah. Sebab tu bila dia ingat kepada dosa-dosa dia, sedih dia. Sedih sebab apa? Menyesal dia. Menyesali dirinya, itu syarat taubat. Menyesal dia. Sebab apa dia menyesal tadi? Kerana dia dah menzalimi diri dia sendiri. Bukan menzalimi Tuhan. Nak zalim diri sendiri. Itu yang menyesal tu. Jadi taubat tu inti taubat itu penyesalan. Inti taubat tu penyesalan. Mesti ada penyesalan dalam hati terhadap dosa yang kita buat. Itu inti taubat tadi. Kerana taubat itu bukan di lidah, tapi di dalam lubuk hati. Menyesali diri kita yang mana? Yang sengaja menempah azab Allah. Menyesal buat naya diri sendiri. Menyesal langgar perintah Allah. Menyesal menempah azab Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya kita ni hamba yang menzalimi diri kita. Dengan makna kita sendiri yang menyebabkan diri kita nanti diazab oleh Allah. Itu yang menyesal tu. Bila dia ingat dosa dia, dia menyesal. Bila dia ingat dosa dia, dia menyesal. Bila dia ingat dosanya, dia takut. Dia tak pernah berasa aman pun. Jadi asbab dosa-dosa dia tu, asbab dosa-dosa hamba tu tadi menyebabkan dia tak pernah rasa aman daripada kemurkaan Allah. Pada ketika itu sebenarnya dalam hatinya telah ada sifat mahmudah. Sifat yang dicintai oleh Allah. Ya Allah, sentiasa berasa tidak aman daripada kebencian Allah. Bila diingatkan dosa-dosanya, berasa, ya Allah, takutnya macam mana hari kiamat besok ni, macam mana aku ni besok. Sebaliknya kita ni yang mengaji ni, yang duduk dalam majlis ilmu ni, yang konon-kononnya semayang lah begini dan begitu ni, rasa aman daripada kemurkaan Allah. Sebenarnya itulah sifat yang paling Allah benci. Nampak tak tu? Jadi Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Walaupun maksiat tadi, rupa-rupanya asbab dia daripada maksiat. Asbab maksiat itu hatinya merasa takut kepada Allah. Berbanding dengan kita ni yang acah-acah baik, acah-acah soleh, acah-acah solehah, berasa aman daripada dosa, berasa aman daripada azab Allah. Konon-konon kita dikasihi oleh Allah. Padahal dosa yang ada dalam hati kita tu lebih besar daripada maksiat yang kita buat zaman jahiliyah kita dulu. Kata ulama, bila seseorang itu dah berubah, dah berhijrah
dah semayang, dah tutup aurat, dah mengaji, rajin ibadat, tapi merasa dirinya aman daripada kemurkaan Allah, merasa dirinya dah selamat daripada kemurkaan Allah sebab dah buat taat, merasa mulia dah. Sebenarnya dosanya lebih besar daripada dosa yang dibuat berpuluh-puluh tahun sebelum tu. Sekarang ni kita berasa hebat, dosa kita lagi besar daripada dosa kita zaman jahiliah dulu. Itu cara nafsu dan syaitan nak merosakkan ibadat. Maka jangan pernah sesekali kita merasa aman daripada azab Allah. Jangan merasa sekali kita ni selamat daripada azab Allah. Jangan. Kerana itu sifat yang dibenci oleh Allah. Allah akan membuatkan kita perasan baik berbanding dengan si pendosa tadi tu. Berbanding dengan si pendosa tadi tu, yang menyebabkan dia sentiasa takut dengan Allah kerana dosa-dosa dia. Kita berasa bahagia dengan taat kita. Ingat kita dikasihi, dia dibenci. Rupa-rupanya kita dibenci oleh Allah, dia dikasihi oleh Allah. Nampak tak tu? Sebab tu kita kena sangka baik dengan orang. Walaupun kita nampak zahirnya maksiat, tapi kita tak tahu bagaimana hatinya dengan Allah. Allah nak jadikan kekasih dia ikut dia. Orang ahli maksiat Allah pilih jadi kekasih. Kita orang taat jadi musuh Allah. Sebab itulah kena sangka baik. Takut-takut yang kita sangka jahat itu orang yang dikasihi oleh Allah. Ya Allah. Kalau macam tadi tu, walaupun dia duduk dalam dosa maksiat, padahal dia sedang berusaha bersungguh-sungguh, bermati-matian nak meninggalkan maksiatnya, dan dia tak pernah rasa aman pun daripada kemurkaan Allah. Memang pada zahirnya buat maksiat, tapi hati dia tu yang tawaduk, yang tadarruk dengan Allah tadi, tak pernah rasa hebat, tak pernah rasa mulia, dan dia sedang berusaha memperbaiki diri dia. Cuma dia tak kuasa nak mengubah dirinya tanpa taufik daripada Allah. Dia tak pernah puas hati dengan diri dia. Dia tak pernah selesa dengan maksiat dia. Jiwa dia meronta-ronta nak tinggalkan maksiat tu, tapi tak mampu doa minta tolong dengan Allah. Sedangkan kita berasa aman dah, mentang-mentang dah semayang, mentang-mentang dah mengaji, mentang-mentang dah tutup aurat, kita rasa aman, berasa bagus, berasa alim. Sebenarnya kita dalam kebencian Allah itu. Nampak tak tu? Sifat mazmumah tu dalam hati tu halus sangat-sangat. Kita berasa macam betul dah perasaan aman dari tu. Rupa-rupa maksiat. Alhamdulillah Allah pilih kita belajar. Nampak? Allah nak bagi tahu kita. Allah nak menerangkan kepada kita. Allah nak menunjukkan benda-benda yang merosakkan kita. Kalau kita tak belajar, tak mendengar ni, kita takkan tahu benda. Maka syok sendirilah kita dengan perasaan itu. Ingat dikasihi, rupa dibenci. Dan memohon iakan Allah Ta'ala akan maaf dan afiat, yakni keselamatan pada dunia dan akhirat, supaya memeliharakan dia hamba tadi oleh Allah Ta'ala daripada bala-bala. Hatinya sentiasa bergantung, ya Allah, selamatkanlah aku daripada kemurkaan Kau, ya Allah. Selamatkanlah aku daripada kemurkaan Kau, ya Allah. Selamatkanlah aku daripada kemurkaan Kau, ya Allah. Selamatkanlah aku daripada kebencian Kau, ya Allah. Selamatkanlah aku daripada azab Kau, ya Allah. Sebab aku ni banyak dosa. Sedangkan kita, harap-haraplah dapat syurga, harap-haraplah dapat nikmat, harap-haraplah dapat ni. Padahal dalam keadaan hati kita konon-kononnya berpuas hati dengan amal yang kita buat. Tadi yang si maksiat tadi takut diazab oleh Allah. Kita berasa aman. Kita berasa dia takut minta Allah selamatkan daripada azab.
minta Allah selamatkan dia daripada neraka, daripada azab. Kita tak ada pun harap Allah selamatkan kita daripada azab, sebab kita merasa kita tak ada Alhamdulillah. Kita harap pahala, ya Allah bagilah aku pahala banyak. Rupa-rupanya kita ni yang lebih utama minta Allah ampunkan dosa kita. Itu yang terlebih utama lagi kita. Tak payahlah nak harap nak pandangkan pahala. Dosa kita lagi banyak daripada amal yang kita buat. Jadi yang lebih utama untuk kita sisi Allah adalah mengampunkan dosa kita. Pendek katanya lah, orang macam kita ni, biarlah tak ada pahala pun, jangan asalkan jangan ada dosa. Asalkan jangan ada dosa, tak ada pahala pun tak apa lah, jangan ada dosa. Ni harap pahala dosa kita lupa. Orang tu dia tak ingat pahala sebab dia tak nampak pun yang diri dia baik. Yang dia nampak dirinya dosa, maksiat dan mengaku lemah dengan Allah. Dia tadarruk, sedar diri dia siapa. Kita sombong dengan taat kita, sombong dengan mengaji kita. Daripada bala dan penyakit-penyakit, kerana orang yang direzekikan dia boleh berdoa itu tiada diharamkan dia daripada perkenannya. Itu tanda-tanda Allah nak kabul doa. Allah akan gerakkan hamba-Nya menadah tangan berdoa. Kalau seseorang itu berdoa, itulah tanda Allah nak terima doa. Kalau dengan sendiri kita malas berdoa, itu tanda Allah tak terima doa. Dia faham tak? Bila Allah nak terima doa hamba tu, Allah akan pilih dia, Allah akan gerakkan dia berdoa. Sebab tu kalau kita nak berdoa, kita kena yakin dalam hati, sesungguhnya doa kita ni telah pun diketahui oleh Allah sedia kali lagi. Apa yang kita nak titipkan dalam doa kita tu dah ada dalam pengetahuan Allah sebelum kita tadah tangan lagi. Bukan sebelum tadah tangan, sebelum kewujudan kita lagi. Allah dah tahu apa yang kita nak titipkan dalam doa kita malam. Sebab ilmu dia tu yang maha meliputi tentang segala sesuatu. Kan dah belajar sifat ilmu Allah tu takluk kepada segala perkara, wajib, mustahil, harus. Maka barang siapa yang berdoa serta mengiktikadkan Allah tak tahu apa yang dia nak, maka rosaklah akidah dia. Barang siapa berdoa kerana dia iktikad Allah tak tahu apa hajatnya, maka dia pun berdoa. Dia berdoa sebab dia percaya yang Allah tak tahu. Kalau dia tak doa, Allah tak tahu apa hajat dia. Boleh faham ke? Maka merosakkan akidah dia, mensyirikkan dia, merosakkan iman, kerana telah meletakkan sifat jahil pada Allah. Saya rasa macam nak doa, aku ada hajat ni, aku nak kena doa. Kalau aku tak doa, nanti Tuhan tak tahu apa yang aku nak. Rosak akidah dia. Nampak tak tu? Halus saja. Halus sebenarnya dah meletakkan sifat jahil pada Allah. Padahal sifat jahil tu sifat mustahil bagi Allah. Maha suci ilmu Allah daripada jahil. Mustahil. Ilmu Allah tu daripada jahil, mustahil. Wajib kita iktikad waktu kita berdoa tu, apa yang kita doa tu semua dah ada dalam ilmu Allah. Tapi kita berdoa tu nak menunaikan hak kita sebagai hamba, nak menzahirkan yang kita ni lemah, nak menzahirkan yang kita ni bergantung kepada Allah, nak menzahirkan yang kita ni hina, berhajat kepada Allah. Dan berdoa itu diperintah oleh Allah. Bukan kita berdoa sebab nak ajar Tuhan, bukan. Kita berdoa bukan nak ajar Tuhan.
Dia dah tahu dah segala-gala. Bahkan dialah yang mengkehendaki kita berdoa. Dialah yang kehendak kita doa tu. Bukankah kita dah belajar apa saja yang berlaku tu tidak akan berlaku sesuatu perkara melainkan Allah kehendak. Masuklah dengan doa-doa kita, masuklah dalam zikir-zikir kita, masuklah dalam wirid-wirid kita tu. Tak payah perasan lah dengan ibadat kita. Ni kita semayang, kita mengaji, tak payah perasan lah doa-doa kita tu. Allah dah Allah kehendak. Doa kita boleh memberi bekas tak? Tak boleh. Kita perasan, aku ni berubah jadi baik ni. Ini sebab doa gitu, doa dekat Madinah gitu ni, doa kat Mekah itu ni. Ini yang aku berubah ni. Dah. Tidak. Sikit pun tak memberi bekas. Sikit pun tak memberi bekas doa-doa kita. Yang kita dapat ni, apa yang Allah dah kehendak. Bukan doa kita. Doa kita makhluk tak? Makhluk. Maknanya jangan perasan doa tu cuma sebab yang tak boleh memberi apa-apa kesan pun. Jadi kalau kita minta hujan, turun hujan, tak payah tersengih-sengih. Kita doa minta hujan, hujan turun, tak payah tersengih-sengih. Allah turunkan hujan tu dengan kehendak Allah sedia kali lagi, bukan sebab doa kita. Doa-doa tiba jadi kaya, doa-doa tiba jadi mewah. Tak payah perasan lah doa kita tu. Kehendak Allah sedia kali lagi yang dah mendahului segala-gala tu. Kita doa. Ini doa rasa doa hari tu ni. Ini doa hari tu ni. Sebab hari tu rasa berwirid lebih sikit. Rasa hari tu berwirid lebih sikit. Ni mewah ni hari ni. Wah dah tu. Punyalah lupa ke diri. Maknanya kalau macam tu doa kita memberi kesan pada banyak ataupun sedikit suruh doa, cuma jangan perasan yang doa kita tu. Memang Allah suruh berdoa, tapi kena ingat yang kita dapat tu bukan kesan daripada doa. Kehendak Allah. Kita tak nak ngaji, tak nak belajar tauhid. Tu yang bila doa dapat sesuatu, pandang doa kita. Mulalah jalan mengepak aja. Mulalah doa orang lain kita tak nak aminkan. Sebab doa kita lah ni. Doa orang lain tak boleh pakai. Kalau dekat Madinah tu berdoa ramai-ramai, tiba hujan, kita rasa doa kita lah tu. Aku tahu. Kau tak tahu. Hujan ni tadi sebenarnya sebab akulah punya doa. Korang semua siapa? Tak mengaji. Korang mengaji. Jadi hujan ni tadi tu bukan doa diorang ni, ahli Jumaat ni, aku. Muju aku datang hari ni, aku amin, muju hujan. Punyalah perasan kita tak sedar ke diri. Orang tawaduk tak macam tu. Orang tawaduk bila doa ramai-ramai, ya Allah, jangan kau hijablah doa. Janganlah kau tak angkat doa-doa orang muslimin ni sebab hadirnya aku kat sini. Sebab hadirnya aku kat sini, ya Allah, janganlah kau tahan doa-doa orang-orang mulia ni. Sebab aku ada sini, kau terimalah juga doa walaupun aku yang banyak dosa maksiat ada kat sini. Janganlah disebabkan aku, kau tak turunkan rahmat dekat sini. Itu tawaduk. Merendah diri. Kita dah. Ni kalau aku tak tadah tangan, memang Allah tak kabul. Walaupun ramai ni.
Baik aku tadah tangan. Wah. Baik aku aminkan. Sebab yang lain ni semua tak boleh harap, tak boleh pakai. Kalau duduk depan jadi doa jadi imam, ni kalau qabul sebab aku imam. Sebab aku imam ni. Ya orang ni tolong aminkan aja. Sebenarnya yang Allah turunkan hujan tadi sebab aku ni sebagai imam yang membaca ni. Ya orang ni makmum semua. Aku dia. Kalau kita duduk kat balik makmum pula, ni amin ni sebab aku ni. Imam tak boleh pakai. Ni kawan-kawan kiri kanan. Nampak je macam alim sebenarnya. Tak boleh harap ni dia. Rumah dosa banyak. Lalai semua. Habis jahanam tunggang terbalik kita. Tersengih. Tak habis-habis dengan takabur, sombong, tak sedar diri, ujub gitu kan. Orang tawaduk dah. Kalau kat Mekah tu, dekat padang Arafah tu berjuta orang tu kan. Dia kata, ya Allah, janganlah kau tak turunkan rahmat sebab aku seorang ada sini, ya Allah. Janganlah disebabkan aku ada kat padang ni kau tak turunkan rahmat kau, ya Allah. Sebab dia berasa dalam juta-juta tu dia lah yang paling banyak maksiat dengan Allah. Kita dah dalam juta-juta tu kita rasa kita nombor satu. Yang paling soleh sekali. Macam mana? Macam mana? Yang kita kata aman daripada azab Allah tadi. Konon-konon dah selamat daripada kemurkaan Allah, sedangkan dalam hati kita ada penyakit yang kita tak jumpa cari. Sedangkan penyakit tu ada, cuma tak jumpa cari. Lepas tu berasa aman daripada azab Allah. Orang-orang tu, orang-orang tawaduk tu, dia sedar diri dia siapa. Sebab tu dia tak peduli orang nak hina, orang nak kutuk, orang nak jahat sangka pada dia. Dia terima semua. Dia terima semua. Dia tak marah pun dengan kejian, makian, celaan orang. Sebab dia tawaduk, merendah diri. Kita ngaku tawaduk, orang kata kita bodoh, kita dah tegak batang leher kita. Bodoh, orang kata aku. Jahat, orang kata aku. Kau kata aku ahli maksiat. Marah kita. Sebab dia tak kabur. Lidah je cakap kita ni mesti tawaduk. Rumah bohong, kita ni banyak bohong. Lidah kita ni banyak bohong. Orang tawaduk, dia takkan marah kalau kena cela. Memang dia merendah diri. Kau nak kutuk, memang dia ngaku. Kau kata dia jahat, memang dia ngaku dia jahat. Kau nak kata dia ahli maksiat, memang dia mengaku dia ahli maksiat. Kita dah. Sebab kita mengaku orang soleh. Sebab tu kalau orang kata kita ni kaki maksiat, kita marah. Betul tak? Rupanya ada takabur dalam hati. Nabi dah pesan, walau ada sebesar biji sawi, tak syurga kita. Nabi dah pesan, kalau ada sebesar biji sawi, rasa sombong, takabur, tak masuk syurga kita. Tu tanda-tanda takabur ada pada diri kita. Tanda-tanda ada, takkan tak ada takabur. Tanda dah ada. Mana yang kita kata kita tak ada takabur? Mana yang kita kata kita tak ada sombong? Tawaduk ni merendah diri, menghina diri, mencela diri. Itu tawaduk. Mencela diri, menghina diri. Lawan dia takabur, meninggi diri. Kalau betul kita merendah diri, memang orang kalau letak kita di pangkat yang rendah pun kita terima. Orang tak hormat kita, kita tak ada masalah. Orang tak hormat kita tak ada berasa hati orang tak hormat dengan kita. Orang tak panggil kita, orang tak jemput kita, tak ada masalah. Sebab memang mengaku, memang dia sedar yang diri dia tak ada kemuliaan. Padan orang tak panggil, memang padan orang tak panggil, tak ada mulia. Itu orang tak jemput kita, binawi itulah dia. Tak nampak ke aku serban besar ni? Yang tak panggil kenapa? Kena malam mengaji, tak panggil pula. Buta ke? Habis
Habis. Itu yang Imam Ghazali kata pakaiannya pakaian sufi. Tapi hatinya pakai takabur. Pakaian sufi dah. Pakaian tasawuf dah. Tapi hatinya masih lagi dengan pakaian takabur. Auzubillah min zalik. Kopiah dah. Kopiah tu kira pakaian sufi tu. Pakaian syariat. Kan? Baju Melayu, jubah, minyak wangi, pergi masjid. Tu kelakuan sufi dah tu, orang taat. Orang taat. Semayang-semayang, nak puasa, seronok dengan puasa. Tarawih, ramai tarawih. Tadarus. Apa lagi? Witir. Paham malam kan memburu qiyamul lail, iktikaf dalam masjid. Tu semua kelakuan ahli sufi tu. Tapi hati masih lagi berpakaian sombong bukan main. Kena tipu je kita dengan pakaian zahir kita. Allah tahu yang hati kita masih pakaian takabur lagi. Zahir je pakaian kesufian. Kalau yang perempuan dengan bernikab, dengan berpurdah, dengan tuduh labuh, dengan pakaian jubah longgar-longgar dah. Tu pakaian ahli sufi lah tu. Pakaian yang orangnya menuntut bersih hatinya. Tapi dalam hati ada dengki, ada dendam, sangka jahat. Nampak tak tu? Pakaian sufi dah zahirnya, tapi batinnya masih lagi berpakaian kotor. Zahir pakaian bersih dah, pakaian sufi tadilah ikut syariat. Macam kita ni lah, berjubah, berserban, berkopiah, minyak wangi. Baguslah, bukan kata salah, bagus. Tapi malangnya hati kita masih lagi tidak berpakaian dengan pakaian yang Allah suruh. Tu yang jam kita situ. Konon-konon bersih lah konon. Konon dah okey lah tu dengan berjubah, berserban, bernikab, tudung labu, berjilbab, berpurdah, bertelekung. Konon dah bagus lah. Kira dah syariat lah tu. Kira dah sufi lah. Kira dah solehah dah. Ni yang dalam ni kalau tak seiring dengan yang zahir, kalau yang dalam ni tak seiring dengan pakaian zahir tadi, zahirnya pakaian dah taat dah, tapi hatinya tak taat lagi kepada Allah, tak ada apa-apa. Tu yang Imam Ghazali kata, kau berpakaian dengan pakaian tasawuf, tapi hati kau berpakaian dengan sombong. Dengki sana sini, dendam sana sini, sangka jahat sana sini. Tu dia. Kalau orang hina kita, Ustaz, apa yang kita patut buat? Alhamdulillah. Memang kita hina pun. Hinaan orang tu sebenarnya nak menyedarkan yang diri kita hina dengan Allah. Ke kita berasa kita mulia dengan Allah? Ke kita ada rasa kita mulia? Orang menghina kita tu sebenarnya nak menyedarkan yang kita ni hina. Sebab tu tadi saya cakap, orang tawaduk tu, orang hina dia lagi seronok. Hinaan orang tu menyedarkan dia siapa dengan Allah, berbanding dengan pujian yang melupakan dia daripada Allah. Orang puji kata bagus, baik, dia terlupa yang dia hina. Sebab termakan dengan pujian tadi, orang kata bagus, orang kata soleh, orang kata solehah. Dia terlupa yang dia tu hina sebab termakan dengan puji-puji, orang kata baik, orang kata bagus, orang kata. Sebab tu orang-orang yang memilih apa tadi tu, jalan kepada Allah ni, dia lebih memilih apa?
kebencian manusia terhadap celaan manusia itu yang dicari. Kerana itu yang membahagiakan dia. Celaan orang tu yang membahagiakan dia. Sebab tujuan hidupnya nak mencari Allah. Jadi apa sahaja yang menjadi sebab hatinya teringat kepada Allah, maka dia seronoklah dengan benda tu. Ini cerita dia orang. Cerita dia orang. Kita dalam hati bukan kita cari Allah, kita cari dunia. Kita cari dunia bukan kita cari Allah. Bila kita seronok dengan dunia, bukan seronok dengan Allah. Dapat duit, ada duit kita seronok, tak ada duit kita tak seronok. Ada sihat kita seronok, tak ada sihat kita tak seronok. Orang tu dia tak peduli, ada duit tak ada duit dia tak peduli. Yang menyeronokkan dia ada Allah dalam hati dia. Di antara cara mereka itu tadi dapat mengingati Allah dan menyedari diri mereka adalah dengan celaan manusia terhadap diri dia. Orang kata dia jahat. Memang dia mengaku, ya Allah, aku memang hamba-Mu yang jahat, ya Allah. Orang kata dia bodoh. Memang aku hamba yang bodoh, ya Allah. Aku tak menggunakan akal aku untuk mencari bekalan akhirat. Aku gunakan akal aku untuk berseronok atas dunia. Memang aku bodoh, ya Allah. Dah kau nak halakan apa lagi? Segala celaan, hinaan tu menyedarkan diri dia kepada Allah. Itu yang dia nak. Itu yang dia nak. Sedar diri siapa dengan Allah. Kita nak yang kita ni apa? Mulia di sisi Allah. Kan terbalik. Jauh terbalik. 360 darjah terbalik kita. Jadi orang hina kita kena terima hakikat lah. Sebab tu kena orang kata kita hina, orang kata kita jahat. Memang aku jahat. Kalau kita baik, kita takkan buat, takkan langgar perintah Allah. Kalau kita baik, Allah suruh semayang, tidak. Allah suruh mengaji, kita tak nak mengaji. Baik je. Sebab tu yang dia kata dipuji sisi Allah, dicela sisi Allah. Bukan dipuji sisi makhluk. Sifat yang dicela, yakni oleh Allah, bukan dicela oleh makhluk. Sifat yang dikasihi oleh Allah, bukan sifat yang dikasihi oleh makhluk. Jadi orang, makna selagi tidak ada kesedaran dan menerima hakikat kehinaan diri, kita takkan boleh terima celaan orang. Yang kita harap pujian manusia. Sebab tu kalau kita tak dapat pujian manusia, kita rasa sakit hati. Sebab yang kita nak pujian manusia kerana kita berasa kita mulia. Tak sama macam aulia tu. Dia merasa diri dihina, jadi dia tak nak cari pujian. Sebab dengan pujian tu akan merosakkan dia. Dengan pujian tu akan melupakan siapa diri dia dengan Allah. Jadi yang mereka cari celaan. Tu mereka bila dapat musibah, ibaratnya sebut dalam kita dengar ceramah seorang ulama tu, dia kata bila mereka ni dapat ujian, bala, celaan, ibaratnya macam hari raya pada mereka. Di sisi mereka, bila dapat benda susah ni, pada dia macam hari raya, dia sangat seronok kerana dapat mengingati Allah. Tak sampai ke kepala otak itu dengar cerita je lah. Sebab yang menggembirakan mereka Allah. Selain daripada Allah, tak menggembirakan mereka. Jadi apa sahaja yang menyebabkan dia dekat pada Allah, itu yang menyebabkan dia jadi seronok. Bila dia dapat bala, dia jadi seronok. Sebab asbab bala tu dia dapat mengingat kekasih dia. Dia seronok lah dia. Itu yang dikatakan tadi, bila mereka duduk dalam balak, kesusahan, kefakiran, kemiskinan, ibaratnya macam hari raya pada mereka tu. Kita dah. Sebab tu mereka doa mereka apa? Doa mereka, jadikan kami orang fakir miskin, ya Allah. Berani doanya tu? Ada berani ke nak doa macam tu? Ya Allah, kau jadikanlah aku hamba yang fakir miskin. Berani? Tapi puak-puak tu minta Allah jadikan
miskin. Kerana dengan miskin itu adalah merupakan perayaan bagi mereka kerana dapat apa? Dekat dengan Allah. Itu tak payahlah. Itu nak minta kaya lagi ada dah. Itulah cerita. Jauh langit jauh langit bumi. Tapi kita punya perasaan lebih daripada diorang lagi. Kita punya perasaan macam kekasih Tuhan tu lebih daripada geng-geng tu lagi. Kita pula lebih-lebih pula dah. Bahasa muka tak malu kita sengih-sengih Allah. Kekasih Allah. Mereka pun tak rasa macam tu. Kita yang cinta dunia, gila dunia tadi tu. Wah, bukan main mengaku kekasih Tuhan. Ya Allah, mujurlah. Kau pilih aku jadi kekasih. Ya Karim, terbalik. Mereka seronok dengan celaan, takut puji. Kita takut dicela, kasih dipu. Sebab yang kita nak tadi pujian kerana kita merasa diri kita ada kemuliaan. Macam mana nak duduk satu saf dengan dia orang? Memang tak pernah doa ni Syazali. Tak pernah doa minta miskin. Kan ada Nabi ada doa minta jadi miskin. Jadikan ahli keluarga Muhammad miskin ya Allah. Tapi ada masa Nabi berdoa macam kita ramai-ramai, murah rezeki. Nabi nak mengajar, nak menunjuk manusia ni ada peringkat-peringkat yang berbeza. Orang awam doa cara orang awam. Orang yang gila kepada Allah doanya lah lain. Orang gila Tuhan dia lain yang dicari. Orang cari kesenangan, dia cari kesusahan. Sebab dengan susah itulah dia boleh bertemu kekasih dia. Kita kesenangan itulah kekasih kita. Macam mana ni? Macam mana ni? Dah. Okey lah mengaji ni, hebat lah ni. Kira ngaji hebat lah ni. Ngaji sampai tengah-tengah malam ni kira hebat lah. Kira wali-wali lah tu. Habis hancur lebu dah. Sebab tu kita ngaji ni di antaranya minta Allah tunjukkan kesalahan. Bila Allah tunjuk kesalahan kita, tidak kita tahu kita ada salah. Yang kita berasa tak ada salah. Banyak salah kita. Kalau mati macam ni tak tahulah macam mana nasib kita. Kalau Allah ambil dalam keadaan hati kita penuh benda-benda tadi tu, macam manalah gitu. Sesungguhnya dan kerana orang yang direzekikan dia dengan boleh berdoa itu habis. Sesungguhnya bala itu telah ditakdirkan akan dia serta tak dapat tidak mesti kenanya. Tetapi memudahkan dia hamba oleh Allah Ta'ala atasnya hamba yang menerima bala tadi. Dan merezeki ia Allah akan dihamba dengan sabar. Allah bagi dia bala, Allah rezekikan dia sabar. Tu yang kita nak tu. Makna bila Allah bagi bala, Allah bagi kita juga sabar. Bila Allah bagi kita nikmat, Allah bagi kita taufik untuk bersyukur. Itu baru selamat. Yang kita takut, Allah bagi kita nikmat, kita kufur. Allah bagi kita bala, kita marah dengan Allah. Oh, itu memang
Memanglah kita dibenci oleh Allah pagi, petang, siang, malam. Duduklah dalam kebencian Allah. Dan merezeki ia Allah Ta'ala dengan sabar, dengan berkat doa itu. Melainkan apabila belajar ia akan ilmu bintang-bintang itu, qadar, barang yang boleh mengetahui dengan dia arah kiblat akan kiblat. Ilmu astronomi dah. Nah, ilmu falak tu. Ilmu falak jangan main-main. Sebab tu orang dulu-dulu yang hebat-hebat, dahsyat-dahsyat, dia boleh kira. Dia boleh kira. Wah, kelapa tu jatuh bila. Dia boleh baca sampai macam tu. Dia ilmu falak ni, dia ilmu kaedah lah. Dia kira-kira je, Wak. Dia adalah cara dia mana. Kita tahu tak mengaji. Tengoklah macam mana dia orang boleh baca perjalanan bulan. Besok maghrib pukul berapa? Nampak tak tu? Mesti ada dia punya perkira. Maknanya kalau dah bulan bintang, benda-benda lain, maknanya bukan ramalan mereka dah. Bukan mereka kasyaf dah. Kaedah tu. Kita tengoklah macam sekarang Waze kan, kita tengok kan. Kita kata kita nak pergi Shah Alam, kita nak gerak sekarang. Pukul berapa sampai dah dapat tahu dah. Ramalan dia. Sebab ada kira-kira. Kelajuan berapa. Semua tu adalah kaedah dia. Sebenarnya benda tu dah lama ada dah. Kita tak pelik ke? Kang pukul kita jumpa dekat mana, dekat stadium Shah Alam, kita jumpa sekarang ni pukul 12.18 kalau naik motor kan pukul 1 kita jumpa lah stadium Shah Alam. Kalau naik motor sekarang 12.18 sini. Nak jumpa mana? Kan kat mamak dekat depan stadium. Pukul apa? Pukul 1 kan jumpa lah situ. Pukul 1 sampai. Sebab ada tu kaedah dia. Waze tu kita tekan nak pergi mana? Ganu, pergi mana? Siap dah kan ditulis sampai pukul apa? Sebab ada kaedah kira-kira dia, bukan makna dia kasyaf, bukan tahu benda akan datang. Macam kajian ramalan kajian cuaca tu. Kan? Besok hujan, besok mendung. Kebarangkalian mengikut perkiraan perjalanan awan yang mendungnya begini pada adatnya, dia tu. Ikut hukum adatnya, pada sekian masa dia akan sampai kat kawasan ni. Pada adatnya kalau begini hujan. Tu. Bukan dia ada kasyaf. Sebab tu benda tu namanya ramalan. Pada adatnya, maksudnya esok hujan. Bukan dia kasyaf tahu besok akan hujan dah. Tak ada siapa mengetahui benda akan datang melainkan Allah. Tapi hebatnya nak cerita ilmu falak ni memang dahsyat. Sampai dia boleh baca benda-benda yang macam tu. Takut boleh merosakkan. Faham tak tu? Takut boleh melupakan lupa diri. Jadi harus belajar kalau sekadar nak tahu arah kiblat dan waktu-waktu semayang, maka haruslah yang demikian itu. Yang lupa sebab tajuk dia hari tu apa tajuk ni? Ilmu yang fardu ain dan ilmu yang haram dipelajar. Ada ilmu haram juga belajar ilmu. Sebab boleh merosakkan kita. Waktu-waktu maka harus yang demikian itu kerana keadaannya wasilah kepada mengetahui kelakuan-kelakuan yang bangsa agama, bukan kerana bahawasanya diterima pada dirinya dan dimaksud pada dirinya, bukan. Jadi dia belajar benda itu tadi nak tahu benda-benda yang sangkut paut dengan syariat, masa waktu semayang, arah kiblat. Bukan nak buat benda pelik-pelik. Macam Korun tu diceritakan dia tu emas tu bukan dia lombong, dia buat emas, bukan lombong, bukan gali. Dia ada ilmu buat emas. Sebab tu dia sombong. Sebab tu dia sombong dengan kekayaan, sebab dia pandang usaha dia. Semua ada dah. Islam tu lengkap semua. Kata para hamba, maka apabila kita dapat mengetahui demikian itu dengan yang lain daripadanya, dengan ilmu falak tadi boleh tahu tentang selain daripada benda tu, maka tiada sayuginya kita belajar. Akan dia, kerana ghalib sangat orang yang masuk kepada belajar ilmu bintang-bintang itu terlajak
kepada bicarakan hikmah-hikmahnya. Dia terlajak. Terlajak, tak boleh break. Dia terlajak, overshoot. Maka yang demikian itu membawa kepada yang ditakuti. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hala haulal hima yushiku ay yaqa fihi." Siapa-siapa juga yang berkeliling di daerah keliling kelalang yang ditegah, nescaya hampir-hampir bahawa jatuh ia kepada. Maksud Nabi kata, siapa yang suka main dekat tempat bahaya, dia dikhawatiri akan jatuh di tempat yang bahaya. Makna ilmu falak ni kalau tak betul cara belajarnya, melampau-lampau, boleh menjatuhkan diri kepada benda yang merosakkan diri. Wal'iyadzubillah min dzalik. Dan ada pun belajar ilmu bomo. Bomo. Kedoktoran. Dengar bomo je sesat. Dengar bomo je sesat. Dengar bomo je sesat. Dengar dukun je sesat. Tu kat hospital tu bomo dukun lah tu. Cuma orang panggil orang putih doktor. Orang putih tak kata bomo, dia orang putih. Takkan orang putih kata bomo pula. Lainkan dia dah masuk Islam, duduk lama akak Melaka ni, boleh jadilah dia kata bomo, dah jadi orang Melayu lah dia. Makan belacan, makan secaluk, bomo dia cakap. Padahal tanya asal mana? Asal Great Britain. Dia pun kata bomo juga. Orang putih panggil doktor lah. Dah orang Melayu panggil bomo. Panggil dukun. Orang Arab panggil tabib. Tabib. Jadi Melayu jadi tabib. Tabib. Besok kalau Helmi nak buka klinik ke, klinik apa bomo Helmi. Bomo pergigian. Bomo pergigian. Ni dia guna perasap ke apa ni kan? Masuk alat canggih semua. Komputer ini semua ada. Ni bomo apa? Doktor. Orang yang merawat tu panggil bomo, panggil dukun, panggil doktor. Cuma mentaliti kita bila sebut dukun jahat, bomo sesat. Yang hospital tu tak nampak pula sesatnya. Padahal dia membezakan panggilan dan kaedah je. Habis. Dan apa pun belajar ilmu bomo yang boleh mengetahui dengan dia akan kelakuan-kelakuan tubuh badan daripada segarnya dan sakitnya, maka iaitu harus. Fardu kifayah. Harus belajar ilmu kedoktoran tu, harus, bukan wajib pun harus. Tak belajar ilmu kedoktoran pun tak apa. Kalau nak belajar pun harus. Kalau niat nak ibadat, dapatlah pahala sunat, nak tolong orang Islam, memandangkan orang kafir, doktor kafir banyak, sampai maruah-maruah orang Islam, aurat-aurat orang Islam, orang kafir mudah-mudah tengok, maka aku nak belajarlah ilmu kedoktoran ni. Aku perempuan ni, aku nak jaga muslimin, muslimah ni, supaya aurat mereka terpelihara. Jangan main aurat tu, bini-bini kita tu ingat senang-senang boleh dipegang, boleh ditengok oleh orang perempuan bukan Islam. Rambut bini kita. Sebab tu kalau bini kita nak pergi potong rambut, pergi salon muslimat. Yang mudah-mudah nak pergi salon orang bukan Islam. Ada kehormatan orang Islam ni, perempuan ni sesama orang perempuan bukan tahu sebelum ni. Itulah untung. Kalau tak datang tak hanya tahu. Datang dah tak? Ingat senang-senang So suami potong. Kalau suami berani dengan bini dia. Sekarang bini berdehem dah RM1 dia potong. Maknanya usahakan orang perempuan kalau nak pergi salon, cari salon orang perempuan Islam. Kalau doktor, usahakan, maksudnya cari doktor perempuan Muslim. Kalau pada kita, tak apalah doktor perempuan dah, padahal bukan Islam sebenarnya tak boleh lagi tu. Nak kena usaha kalau boleh dapatkan perempuan sebab aurat orang perempuan ni Allah muliakan, bukan sebarangan. Nampak tak tu, datangnya Islam, orang perempuan ni sampai tinggi martabat ni, sampai macam tu Allah jaga
berbanding dengan zaman jahiliah dulu, ikutlah kau nak sepak terajang, nak buat macam binatang, tak ada harga orang perempuan zaman jahiliah dulu. Tapi bila datang Islam, tengok aurat dia, walaupun orang perempuan sesama perempuan yang kafir, dia orang tak boleh tengok, melainkan ada tempat-tempat yang tertentu sahaja, sampai ke pergelangan tangan contohnya, tu boleh. Nak tengok rambut sebarang tak boleh. Macam kita suami kena ada perasaan macam tu, jaga maruah bini kita. Sepatutnya lah kalau pemerintah kita sedar tentang benda-benda macam tu, boleh diusahakan sebenarnya. Apa ramai perawat orang Islam perempuan, betul? Apa salahnya? Tetap kan, maknanya kalau orang perempuan punya sakit, doktor perempuan uruskan. Jangan serah kepada orang laki-laki. Yang lebih hina sekarang, aurat bini kita dilihat oleh orang kafir, laki-laki kafir. Pegang tubuh bini kita, tengok tengok maruah bini kita, padahal yang tengok tadi kafir, laknatul. Nampak tak tu? Sepatutnya pihak yang tertentu kena jaga benda. Sebagai pemerintah kena jaga agama, kena jaga orang Islam, kena jaga maruah orang Islam. Tak boleh buat sebarang, alah dah hadat, dah biasa dah. Itu bukan pemikiran kita. Tapi kalau dah terpaksa nak cari doktor perempuan, kita tak mampu, tak ada duit, tu serahlah kepada Allah. Tapi cuba usahakan. Paling tidak pun tak apalah, orang perempuan, doktor perempuan yang bukan Islam pun tak apalah, daripada orang laki-laki yang bukan Islam tengok maruah isteri kita. Kita kena ada rasa berdosa, kena ada rasa bersalah, kena rasa tak sedap, kena berasa tak seronok, kena berasa tak redha. Jangan kita dengan redha menyerahkan bini kita dilihat auratnya oleh orang kafir laki-laki. Jangan. Dayus kita, na'udzubillah. Dayus. Kecuali darurah tu lain. Tak boleh dah. Tak boleh nak cari dah, memang tak ada dah, kecemasan dah, itu lain. Selagi boleh usaha. Ada tapi kena bayar mahal. Tu masuk dalam kita tak mampu. Minta ampun pada Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah turunkan besok balasan terhadap orang yang sebenarnya bertanggungjawab. Benda boleh hejah kan? Boleh tak hejah? Saya ketua, saya boleh hejah. Tapi dah bila pemikiran kita tak nampak benda tu, habis. Lama-lama orang kata, alah biasa dah. Mana boleh biasa? Agama bukan datang untuk biasa-biasa dah. Agama bukan sia-sia. Tengoklah juga kalau kosnya terlalu mahal, memang kita tak ni. Wallahu a'lam. Cukuplah setakat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina wa fi kulli wa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada orang yang bertanggungjawab menjaga jaga Islam. Kitab jaga kita lipat ujung. Kitab lipat ujung aja, jangan lipat sekali dengan isi kandung dia. Tu dia punya cara dia dah. Lipat ujung ataupun letak penanda. Jangan lipat gitu. Dengan Quran pun jangan gitu. Lipat ujung-ujung. Ataupun tanda gitu. Ada set tanda gitu. Wallahu a'lam. Boleh. Jangan jonteng-jonteng. Ustaz ada air ke Ustaz? Ada air Habis sama kita tu ni. Abang ada baca? Okey sahabat, boleh tidur dah. Lewat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Besok hari apa? Besok insya-Allah kalau saya tak pengsan macam minggu lepas. Besok kalau tak pengsan macam minggu lepas, kita ada kelas pukul 9.30 pagi insya-Allah kalau saya tak pengsan. Abang Jas, masih Abang Jas. Misal Zali ni dia ada kat sini. Masih semua yang doakan saya. Banyak dekat sunyi malam ni. Biasa gelap-gelap.
Abang Jah kata sunyi macam ni. Dia ada colour lah. Dia ada colour gelap, ada colour dia sunyi. Gelap besar. Sama-sama selamat rehat kalian semua. Selamat rehat semuanya dah malam. Selamat beradu, selamat berehat dalam rahmat dan redha Allah semuanya. Doakan kami kat sini. Doakan keluarga kami kat sini. Kalian orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Okey, saya nak ambil nafas kat luar. Luar sejuk sikit. Ni nanti bawa ni. Astaghfirullahalazim. Sedapnya angin dekat luar. Sedapnya angin dekat luar. Saya berasa tak ada bateri lah. Saya berasa tak ada bateri. Rasa bateri nak habis. Allah. Oh, sedap angin ya Allah subhanahu. Sedapnya angin dekat luar ni. Musim panas. Betul tu Abang Fakrul. Musim panas. Dia punya kering dia lain macam. Allah wala. Bang. Toilet okey tak? Toilet. Abang check jap. Oh, sedap angin bang Sepoi-sepoi bahasa. Just balik dengan kopi O. Itulah ni kan nak balik. Ni nak balik dah. Balik ni dalam 45 minit gak. Nak balik ni kan dalam 45 minit gak. Kat mana? Kat Padan Temu Melaka. Okey. Ajak bang, saya nak sembang dengan diorang ni jap. Ya geri. Wah, sedap ni. Kopi O dekat tepi sambil drive. Azman. Tidur Azman, lewat dah Azman. Oh Azman. Okey, terima kasih semua kawan-kawan. Selamat rehat dan rahmat redha Allah selalu. Doakan saya. Doakan ahli keluarga saya. Mudah-mudahan besok Allah bagi taufik, kita jumpa lagi pagi besok 9.30 pagi insya-Allah. Kalau saya tak pingsan besok Ya, kering. Malam ni kalau gaya itu dia. Udah motor kadang-kadang tak nampak orang gitu. Nampak. Itu balik. So lepas jangan apa tu. Macam saya malam-malam takut dia. Jauh lah. Tak nampak kan. Berhenti je lah. Cepat. Wiser. Gelap. Patah pakai balik. Ustaz, saya ambil 2 minyak wangi. Boleh bang? Sekejap bang, sekejap. Saya ada nak pergi dalam. Tak pergi dalam? Saya ada hajat sikit. Ada hajat. Okey sahabat selamat malam, selamat rehat semua. Okey, barakallahu fikum. Abang Jas semua, Azman semua lah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Okey, sama-sama Abang Jas dipermudahkan segala urusan kalian semua. Okey, perut saya dah sakit. Assalamualaikum.